A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan dan sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program sama-sama SMB pada pagi ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, moderator anda, dan topik yang dikongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan ya. Hibah amanah dan pengisytiharan amanah pewarisan pelaburan SMB untuk yang tersayang. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan, topik yang dibincangkan, sila hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat di mana anda berada di Zoom. Dan anda yang berada di FB Live di ruangan komen. Dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan melalui chat dan juga ruangan komen. Dan sekiranya kita masih ada masa lagi, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah pada di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak untuk menerima sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan teruskan bersama kami sehingga hujung sesi. Dan tanpa meninggalkan masa, saya akan serahkan kepada penceramah kita pada pagi ini, Encik Abdul Rahman Abdul Hamid, merupakan pengurus di Jabatan Unit Orders, Communication and Financial Education Amanah Saham Nasional Berhad. Assalamualaikum Cik Rahman. Waalaikumsalam Cik Zaki, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tuan-puan yang terkejut nampak rupanya parasnya sama macam artis Nun di seberang sana. Tapi tak apa. Cik Rahman, hari ini kita akan kongsikan dengan para peserta kita yang berkaitan dengan pewarisan dalam unit amanah SMB, itu hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah. Silakan Cik Rahman. Alright, terima kasih Cik Zaki, moderator pada pagi ini untuk introduction tu tadi. Alright, lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada peserta program Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Okey, sama ada yang menyertai kita melalui Zoom ataupun yang juga menyertai kita melalui Facebook Live. Okey, so kedua-duanya available lah untuk para peserta join pada pagi ni. Okey. So macam Encik Zaki bagi tahu, topik yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah hibah amanah dan pengisytiharan amanah pewarisan pelaburan SME untuk yang tersayang. So basically pada pagi ini saya akan berkongsilah tentang perkhidmatan yang disediakan oleh SMB untuk para pelabur merancang pewarisan. Okey. Merancang pewarisannya bermaksud apa? Merancang harta lah. Harta-harta termasuklah pelaburan unit amanah SMB yang kita akan tinggalkan nanti. Okey. So, kita nak cerita pasal perancangan harta melalui perkhidmatan hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Okey. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan macam Cik Zaki beritahu tadi, saya ulangi, boleh utarakan di ruangan chat yang ada tu. Okey, insya-Allah. Alright. Kalau saya sambil-sambil saya bercakap tu saya sempat jeling kat soalan tu, saya akan jawablah. Okey, ataupun nanti kalau kata mana saya tak sempat, ya macam especially dekat Facebook saya tak nampaklah soalan tu, tetapi saya nanti sahabat saya akan kongsikan untuk saya jawab di penghujung sesi. So jangan rasa bersedih lah. Jangan risau. Okey, just throw je soalan tu. Kalau kita boleh jawab hari ni, kita akan jawab. Kalau kata kita tak boleh jawab hari ni, kita akan jawab mungkin hari yang berikutnya. Mungkin kita akan carilah jawapan yang untuk menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan tersebut. Okey? Alright. So, macam saya kata, hari ini kita nak cerita pasal perancangan pewarisan. Okey? Dia merupakan salah satu elemen di dalam perancangan kewangan sebenarnya. Dalam perancangan kewangan ni luas, termasuklah untuk buat perancangan pelaburan, perancangan pengurusan hutang, pengurusan wang dan sebagainya. Okey, dan perancangan pewarisan ni sebenarnya ada di dalam perancangan kewangan kita ni. Okey, dan kenapa perancangan pewarisan ni penting? Pertama, okey, sebagai persediaan jika berlaku kematian mengejut. Okey, kemalangan dan bencana yang boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Alright,
macam tuan-tuan dan puan tengok video tadi, macam yang ayah Jana tu kata, okey, kalau dah kumpul harta banyak tak dapat ke waris, sia-sia sajalah. Tetapi nak sampai kepada waris tu sebenarnya pemilik harta kena buat perancangan. Tak bolehlah kata tak apalah aku dah mati ni, pandai-pandai diorang lah. Kalau waris kita pandai, okey, isu sekarang ni ramai yang tak pandai nak uruskan ni. Okey. So sebab tu untuk pelaburan SMB ni kita boleh buat perancangan. Sebab apa? Katakanlah tuan-tuan dan puan, saya percaya yang join hari ni duit banyak, ada RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM100,000. Kita kata tak apalah, tak payah plan lagi lah, tak payah daftar hibah lah, tunggu je. Apabila meninggal dunia, semua urusan dunia kita terhenti. Nampak tak? Tak sempat dah nak daftar hibah. Alright? Sebab kematian, benda bencana, kemalangan ni semua kita tak tahu bila nak berlaku. Semuanya tiba-tiba. Nampak tak? Tiba-tiba. Especially during PKP hari tu, tiba-tiba kena COVID, meninggal dunia. Okay. So sebab tu, nombor satu ni kita nak kata, bila kita dah tahu kematian mengejut ni, bencana, kemalangan boleh berlaku bila-bila masa, jadi kena rancang segeralah. Kalau kata tuan-tuan dan puan dah memang ada pelaburan di SMB tu, daftar hibah segera. Okey. Sebab tak ada siapa boleh bagi jaminan. Jangan kata hari ni, petang ni pun tak ada jaminan boleh hidup. Betul tak tuan-tuan dan puan? Siapa sini confident, yakin saya akan hidup petang ni? Siapa sini yakin sangat dia akan hidup petang ni? Saya percaya tiada siapalah boleh yakin macam tu, boleh bagi jaminan. Sebab apa? Kita tak tahu, ni semua rahsia Tuhan. Okey. So nombor 2, harta yang dikumpul dapat diagihkan dan beri manfaat kepada orang tersayang. Betul lah. Okey. Mak, ayah, okey. Kita siapa sini ada jadi parent bila kita bekerja, bila kita cari kumpul harta, kumpul aset, of course lah kita nak supaya dia dapat kepada waris kita, orang tersayang, isteri, anak, suami dan sebagainya. Cucu, boleh juga. Okey. So harta ni untuk siapa lagi kalau bukan untuk ahli keluarga kita? Okey, kita nak kalau boleh mereka merasa, mereka pun dapat kesenangan dengan harta yang kita tinggalkan. Tetapi bersyarat jugalah, kalau kata nak dapat kepada waris tu, dengan harapan kalau kata kita tak buat apa-apa perancangan, mereka juga boleh uruskan harta tersebut. Kalau kata mereka tak boleh urus, tak pandai nak urus bagaimana, tak dapat manfaat juga. Okey, harta tu akan terbiar sahaja. Alright? So nombor 3, elak aset dibekukan seterusnya mengakibatkan kekangan kewangan kepada waris. Seperti tuan-tuan dan puan sedia maklum, apabila berlaku kematian saja kepada pemilik harta, semua harta akan dibekukan, freeze. Termasuklah pelaburan di SMB. Apabila berkata freeze, account bank ke rumah tu bermaksud tak boleh buat transaksi sehinggalah harta tersebut dapat kepada pemilik baru, waris. Dan dapat kepada pemilik baru, barulah pemilik baru tu boleh keluarkan. Nampak tak? Bolehlah nak guna pakai. Rumah tersebut nak jual beli baru boleh. Termasuklah pelaburan SMB pun sama. Bila freeze, kita ada kes suami meninggal dunia, isteri datang SMB nak keluarkan duit, menangis-nangis. Tak boleh. Memang tak boleh. Walaupun dia kata nak keluar sikit, nak pakai sikit saja, tak boleh. Apa yang kita sarankan hanyalah untuk tuntut khairat kematian. Nampak tak? Tetapi nak keluarkan tak boleh. Kita ada proses undang-undangnya. Kalau kata amount tu lebih bawah RM10,000, okeylah. Kalau lebih RM10,000, ada proses undang-undang, kena dapat surat kuasa mentadbir dan sebagainya. Okey? So sebab tu, dalam kes kita, pelaburan SMB ni adalah dalam bentuk tunai sebenarnya. Dalam bentuk unit tetapi kita boleh convert kepada tunai lah. Okey? So bila kata tunai ni lah sebenarnya yang waris kalau boleh nak akses segera. Kalau boleh waris nak dapatkan segera tunai ni. Especially kalau kata suami meninggalkan pasangan, isteri yang tak bekerja. Nampak tak? Of course lah, bila isteri tak bekerja, suami meninggal dunia, dia sangat berharap kepada harta pusaka. Betul? Kalau tanyalah mana-mana pun para isteri sama. Sebab apa? Bila suami meninggal dunia, dia menjaga anak-anak lagi. Nampak tak? Ini semua perlukan duit, tuan-tuan dan puan. So sebab tu kita ada perkhidmatan ni untuk memudahkan ahli keluarga dan waris. Okey? So nombor 4, untuk mengelakkan pertelingkahan antara ahli keluarga. Betul.
apabila kita pemilik harta ni dah buat perancangan, okey, kita dah susun cantik-cantik, harta ni kita nak hibahkan, kita wasiatkan, kita buat amanah apa sajalah. Okey. Jadi ahli keluarga dah tak bergaduh. Nampak tak? Ahli keluarga dah tak bergaduh. Sebab apa? Banyak kes apabila tak ada buat perancangan, okey, si mati tidak buat perancangan harta, okey, bila sampai kat waris nak uruskan, bergaduh. Sebab ada yang nak lebih, ada yang claim, oh ini bapa dulu pesan bagi kat aku, contoh. Ada. Dulu arwah ayah kata tanah, rumah, duit ni bagi kat aku. Macam nak buktikan? Sepatutnya kena buktikan, kena pergi mahkamah syariah, buktikan. Tetapi adik-beradik lain mungkin terpaksa dengar lah. Mungkin ni yang sulung terpaksa dengar. Nampak tak? Bila terpaksa dengar, tak nak panjang cerita, bagi juga. Tapi macam mana pertahlian ahli keluarga? Ini menjadi persoalannya. Okey. At the end of the day, bergaduh. Bergaduh tak habis-habis. So nombor 5, proses undang-undang dapat diselesaikan dengan mudah. Betul. Alright. Apabila kita pemilik harta, contoh mendaftar hibah SMB, ada duit pelaburan dekat SMB, daftar hibah atau pesanan amanah. Okey. Jadi banyak proses undang-undang tu kita dah buat awal. Kita dah buat dokumennya, kita dah sign dokumennya, kita dah daftarkan dokumen di mahkamah tinggi. Nampak tak? Kita dah masukkan dalam sistem. Apabila berlaku kematian, waris datang tuntut saja. Macam tuan-tuan puan tengok video tadilah. Yang susah selalu dah dapatkan tanda tangannya. Lepas tu senang. Bila berlaku kematian, si Jannah tadi tu dalam video tu, waris terus datang tuntut. Nampak? Ada dengar tak tadi siapa yang sempat tengok video awal tadi, ada dengar tak si Jannah kena pergi mahkamah, si Jannah kena pergi mana-manalah. Tak ada. Dia terus ke cawangan ASNB. Itu maksudnya proses undang-undang dapat diselesaikan dengan mudah. Sebab apa? Semua kita dah buat documentationnya. Sebab tu saya nak tambah sikitlah. Apabila kita cakap pasal perancangan kewarisan ni, okey, sangat penting untuk kita pemilik harta, okey, kita tak kisahlah kita ayah, anak dan sebagainya, okey, untuk kita senaraikan harta-harta kita yang ada ni. Ini jangan lupa tuan-tuan perempuan. Ramai orang dia tak nak share harta dia. Ramai pasangan pun tak nak share, suami tak nak share dengan isteri, tak nak share dengan anak, tak nak bagi tahu harta dia yang ada. Okey, kita bukan nak tahu, kita bukan perlu share amount, okey, kita hanya perlu share apa aset yang kita ada. Apa bentuk pelaburan yang kita ada? Senaraikan. Yang ni abang ada pelaburan SB, abang ada pelaburan di tabung haji, ada pelaburan di koperasi, nampak tak? Ada share, ada bond. Benda-benda ni yang kita kena declare. Kalau kata ni supaya bila berlaku kematian, senang untuk ahli keluarga kita. Oh, dulu arwah ada akaun SMB, boleh pergi SMB. Dulu arwah ada tabung haji, kita nak dapatkan detail boleh kita tabung haji. Nampak tak? Supaya tak ada yang tertinggal. Okey, arwah dulu ada tanah. Rupanya ada banyak. Okey, dia senaraikan tanah dia kat Johor satu, kat Pahang satu, kat Melaka satu. Ini semua ni sebenarnya dalam kita merancang pewarisan pun kita kena kongsi dengan ahli keluarga kita. Jangan berahsia. Bila berahsia nanti rugi. Saya ambil contoh, ada beli tanah dekat Johor kat rumah, ada tanah dan rumah kat Johor, tak nak bagi tahu ahli keluarga. Bila mati nanti, ahli keluarga pun tak tahu ada tanah dan rumah tu. Jadi diorang tak buatlah, diorang tak tuntutlah harta tersebut, jadi terbiar saja. Nampak tak? Rugi tak? Rugi tuan-tuan dan perempuan. Okey, kalau kita yang hidup dengar ni pun kita kata ruginya. Sebab tu jangan berahsia tentang harta. Okey. So, di Malaysia secara amnya kita ada beberapa instrumen asas bila kita cerita pasal pengurusan pewarisan ni. Okey, ini saya senaraikanlah. Yang saya senaraikan ni tidak mengikut keutamaan. Okey, dia bergantung kepada kita faham dan bagaimana kita nak uruskan harta tersebut. Sebab ini kira macam option lah, banyak pilihan yang ada. Okey, dia bukan hanya satu, bukan hanya ada satu saja. Yang selalunya yang orang Muslim selalu ingat faraid saja. Tidak. Okey, dalam pengurusan harta, pengurusan pewarisan bukanlah faraid semata-mata. Dalam Islam kita ada hibah. Dalam Islam kita boleh buat wasiat. Nampak tak? Okey, now kita tengok one by one. Wasiat ini saya ceritakan secara orang kata
untuk general knowledge sajalah. Inilah bukanlah betul-betul detail tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kata nak maklumat lanjut, nak detail lagi, kenalah berurusan, kena rujuk kepada peguam ataupun syarikat amanah, syarikat yang menawarkan perkhidmatan ni untuk maklumat lanjut. Contoh macam wasiat. SMB tak ada wasiat. Okey, kalau wasiat tuan-tuan dan puan-puan kena daftarkan dekat mana, macam contoh amanah raya, wasiat syok, rock will dan sebagainya. Okey, kena rujuk dengan diorang sebab mereka ada menawarkan perkhidmatan ni. Alright, so wasiat, dokumen undang-undang yang menyatakan arahan bagaimana aset anda ingin diuruskan selepas kematian. Bagi Muslim, kita buat wasiat sebab apa? Kita nak wasiatkan harta kita kepada bukan waris. Bukan waris tu bermaksud, kalau kata kita meninggal dunia, orang-orang ahli keluarga yang layak dapat harta pusaka tu kita panggil waris. Tapi ahli keluarga yang tak layak dapat harta pusaka tersebut, kita panggil, dalam kes ni kita panggil bukan waris lah. So, kalau kata kita nak bagi kepada bukan waris, ahli keluarga kita, ataupun yang di luar ahli keluarga kita, anak angkat dan sebagainya. Sebab tu Muslim kena buat wasiat. Okey. Contoh macam anak angkat. Dalam kalangan masyarakat kita jaga anak angkat kan, ramai jaga anak angkat. Kalau tak buat wasiat, kena ingat, anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka. Okey, sebab anak angkat bukan bukan waris. So, mereka tak boleh mewarisi harta pusaka. Walaupun ada seorang je anak angkat, tak dapat. Sebab tu kena buat wasiat. Okey, untuk non-Muslim, wasiat ni memang sangat popular lah. Mereka ramai buat wasiat non-Muslim ni. Sebab mereka nak melantik siapa pentadbir harta tu. For Muslim, nak buat wasiat boleh. Kalau kata kita ada keinginan untuk berikan harta kita maksimum 1/3. Okey, kepada bukan waris. Nombor 2, hibah. Hibah ni samalah konteks kita nak cerita hibah SMB ni. Pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan balasan. Hibah, hadiah. Ini sangat cantik. Okey, straightforward je. Hibah tidak takluk kepada pembangkit pusaka. Contohlah macam saya ada telefon, contoh. Saya ada telefon, saya nak bagi kat Cik Zaki. Alright, saya nak bagilah. Sebab apa saya dah tak pakai handphone ni? Itu kita panggil hibah lah, hadiah. Rela hati. Bila saya dah bagi, jadi handphone saya ni, apabila saya meninggal dunia, tak bolehlah waris keluarga saya tuntut dah sebab saya dah hibah kat orang. Samalah konsep hibah SMB kita ni. Apa-apa barang lah, rumah, kereta, tanah, bila kita dah beri, kita dah hibah kepada orang, apabila kita meninggal dunia, dia dah tak jadi harta pusaka. Sebab apa? Dia dah transfer ownership. Ownership dia kepada orang barulah. Siapa dalam geran tanah tu, siapa pemilik baru. Macam telefon saya ni, siapa pemilik baru. Sebab kita dah beri hibah. Dia bukan pinjaman, dia hibah. Hadiah, bagi terus. Kalau pinjam lain, saya bagi kat Encik Zaki, Zaki ni kau pakailah, telefon kau rosak kan, pakai 2 minggu nanti bagi balik. Itu pinjam. Tapi saya bagi tu lah, tak apalah Zaki, ini saya bagi teruslah, terpulang pada awak. Itu hadiah. Okey, terus transfer ownership. Okey, so ini straightforward lah. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk membuat hibah ni. Okey, nombor 3, amanah. Individu atau organisasi memindahkan hak milik hartanya kepada pemegang amanah. Siapa pemegang amanah? Syarikat amanah. Macam saya cerita tadi, amanah raya tu contohnya. Itu contoh yang semua orang tahulah, amanah raya Berhad. Okey, so mereka adalah pemegang amanah. Mereka menawarkan perkhidmatan untuk mereka menawarkan perkhidmatan akaun amanah tersebut. Alright, so pemilik harta transfer ke akaun amanah tu. So apa-apa harta yang telah ditransfer ke akaun amanah, okey, dia pun sama juga, tidak lagi menjadi harta pusaka. Okey, dan harta tersebut, kalau kata pemberi tadi dah mati, okey, harta tersebut akan ditadbir berdasarkan surat ikatan amanah mengikut apa yang dihajati. Nampak tak? Okey, oleh pemberi kepada penerima. Itu amanah. Manakala nombor 4, kita ada wakaf. Ini adalah salah satu ini wakaf ni tidaklah dia tidaklah pengurusan, dia tidaklah pewarisan sebenarnya. Sebab wakaf ni kita dah melepaskan milik. Selalu kita berwakaf dengan majlis agama Islam dan sebagainya. Ni wakaf lebih kepada untuk masalah ummah. Kita serahkan untuk bukan kepada waris kita tapi untuk masalah ummah.
So wakaf ni memberi milikan terhadap harta untuk matlamat tertentu yang perlu dikekalkan sumber fizikalnya. Contoh tanah, rumah kena maintain, kena kekalkan, Al-Quran dan sebagainya. Untuk kebajikan dengan dia mendekatkan diri kepada wakaf kepada Allah SWT. Itu wakaf. Lalu kita dengar wakaf rumah, wakaf tanah, wakaf bagi duit untuk wakaf pembinaan masjid, untuk wakaf Al-Quran. SMB pun ada wakaf. Wakaf kita wakaf am untuk masalah ummah. Tuan-tuan puan-puan boleh wakafkan unit amanah tuan-tuan puan-puan melalui wakaf SMB. Nanti dividen tu kita akan salurkan kepada projek-projek wakaf yang telah dikenal pasti. That is wakaf. Wakaf ni kita akan dapat untuk pemberi wakaf, dia akan dapat manfaatnya sampailah meninggal dunia. Nampak tak? Bila meninggal dunia, kita berwakaf harta kita wakafkan. Selagi orang pakai harta tersebut, selagi tu kita dapat manfaat. Okay? Right. So, number 5 is faraid. Faraid satu hukum pewarisan bagi harta bagi orang Islam yang telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Okay? Ianya adalah tentang siapa yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut dan berapa bahagian yang ditetapkan bagi setiap waris yang layak. Jadinya untuk Muslim, okey, kalau kata tiada buat apa-apa perancangan pewarisan, duit dekat SMB, dekat SB ada beratus-ratus ribu, tapi tak daftar hibah, okey, tak ada buat apa-apa, hibah tak ada, wasiat tak ada, apa pun tak ada, tak buat perancangan semasa hidup, dia akan pergi kepada faraid lah, okey. So ahli keluarga usually akan faraid. Kalau ahli keluarga tak nak faraid, boleh ke? Boleh. Dia ikut persetujuan lah, dia panggil persefahaman, muafakat. Tak apalah, semua orang dah tahu hak masing-masing, tapi kita tak bagi kat faraid lah, kita bagi kat ibu semua contoh. Boleh, dia panggil muafakat. Yang penting semua orang dah tahu haknya. Okey, so faraid. Kalau tak ada apa-apa buat yang 1, 2, 3, 4 tu, usually akan faraid lah. Itulah dia punya penyelesaiannya. Okey, alright. So just nak bagi tahu bahawa especially for Muslim, jangan kita ingat bila harta pusaka je faraid. Harta pusaka saja faraid. Of course lah bila dah jadi harta pusaka faraid, tapi sebenarnya sebagai pemilik harta kita tahu ini benda-benda yang kita boleh buat. Nampak tak? Ini benda-benda kita boleh buat. Ada tanah banyak, wakafkan. Ada rumah banyak, hibahkan kepada anak. Tak payah tunggu mati, tunggu diorang faraid semua, lambat. Terus hibah, bagi kat setiap orang anak. Rumah banyak kan? Contohnya. Okay, so di SMB, sebelum kita tengok hibah mana kita nak tengok di SMB untuk membuat tuntutan harta pusaka. Ini bermaksud pemilik akaun dah meninggal dunia dah. Macam mana waris nak buat tuntutan? Bila waris nak buat tuntutan, kita akan tengok. Dia ada 2 kategori. Okay? Pertama, sekiranya si mati meninggalkan pelaburan di SMB bernilai 10,000 dan ke bawah, semua pelaburan tunai dia yang ada skim SP yang telah dia dia melabur menggunakan duit EPF semua dalam tu, okey. So kalau kata kurang 10,000, waris boleh buat permohonan di cawangan SMB. Alright. Isteri, anak, ayah, ibu, mana-manalah ahli keluarga yang ada pertalian. Okey, tak perlulah nak pergi amanah raya dulu pun tak apa, tak perlu dapat surat kuasa dulu pun tak apa, boleh terus datang buat tuntutan. Dan SMB akan terus bayar kepada waris yang menuntut. Tetapi bukan milik waris yang menuntut. Contoh anak yang tua pergi buat tuntutan, ayah dah meninggal dunia, anak yang sulung buat tuntutan. Kita bayarkan anak yang sulung, bukan milik anak yang sulung. Okey, dia kena agihkan pula duit pelaburan SMB itu berdasarkan faraid ke ataupun nak gunakan duit tu untuk melansaikan hutang si mati, kena lansai. Si mati ada hutang, hutang dengan Allah kena lansaikan. Nampak tak? Okey. So, tengoklah macam mana. Nak bagi tahu bukan milik yang menuntut tu. Ini penting. Okey, ada orang ingat dia tuntut dia dapat. Bukan. Kita mudahkan proses sahaja. Okey, dan dia orang kena discuss lah macam mana nak agihkan harta tersebut. Alright. So, nombor 2, pelaburan terkumpul melebihi 10,000. Okey, ini saya percaya ramai lah. Yang join hari ini saya percaya ramai yang lebih 10,000 dah dalam pelaburan di SMB. Bila lebih 10,000 saja, alright, bila waris datang ke SMB akan beritahulah, oh pelaburan ni lebih 10,000. Kalau kata tak buat hibah amanah, persiapan amanah, waris kena dapatkan surat mentadbir. Okey, mentadbir harta tersebut untuk keluarkan harta tersebut.
Okey, sebab akaun tu akan freeze lah. Sebab pemilik dah meninggal dunia. So waris perlukan apa? Antara dokumen yang ada di Malaysia untuk mentadbir harta pusaka, kita ada surat kuasa mentadbir, kita ada gram probate, surat akuan atau arahan perintah pembahagian. Ini antara dokumen-dokumen yang diterima oleh SMB. Okey. Dan barulah SMB akan buat bayaran berdasarkan arahan yang terdapat pada surat kuasa tersebut. Alright, waris boleh buat sendiri, tak apa. Tak nak lantai pihak ketiga, boleh buat. Okey, cuma persoalan kat mana? Macam mana caranya? Ini caranya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, siapa nak ambil gambar boleh ambil gambar lah. Okey, so ini cara untuk mendapat apa? Untuk membuat tuntutan. Okey, untuk mendapatkan surat kuasa. Selalu di Malaysia ni, selalu generalnya orang panggil surat kuasa lah, senang. Dia kata surat kuasa ni maknanya surat untuk mentadbir harta pusaka lah. Alright. Kalau kata harta tu, harta si mati meninggalkan harta lebih 2 juta, tak ada buat wasiat. Okey. Harta alih, harta tak alih. Apa contoh harta alih tuan-tuan dan puan-puan? Harta alih, wang tunai, kereta, motor, semua yang boleh apa kita panggil movable. Okey. So, yang boleh dipindahkan lah. Ini semua termasuklah tak alih, rumah, tanah. Ini semua tak alih lah, rumah kedai, shop lot, semua tu adalah harta tak alih. Total value lebih 2 juta, waris perlu buat permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir. Alright. Kalau kata kurang 2 juta, okey, kurang 2 juta, ada tanah, ada rumah, okey, kurang 2 juta, alright, boleh dapatkan di pejabat tanah. Di sana ada pejabat pembahagian pusaka kecil. Boleh buat permohonan di sana, bicara kuasa di sana untuk keluarkan perintah pembahagian. Pusaka kecil akan keluarkan perintah pembahagian. Okey? Dengan syarat orang tua ada harta tak alih itulah. Rumah, tanah dan sebagainya. Alright. So nombor 3, pusaka ringkas. Terdiri daripada harta alih sahaja, jumlah kurang daripada 600,000. Okey? So harta alih ni di bawah bidang kuasa amanah raya berhad. Boleh, amanah raya boleh keluarkan, dia panggil surat akuan. Okey, surat akuan. Alright, untuk waris mentadbir harta si mati ni tadi. Okey. So di Sabah Sarawak ada lagi lah, boleh dapatkan di Mahkamah Anak Negeri, Mahkamah Tinggi Sivil, pejabat daerah. So ni bergantung kepada yang saya tunjuk atas tu Semenanjung, dan Sabah Sarawak lain pula dia punya proses dia. So inilah proses-proses yang ahli keluarga perlu lalui kalau kita tinggalkan duit yang banyak duit pelaburan yang banyak di SMB. Okey, inilah dia prosesnya. Cuma saya nak tanya tuan-tuan perempuan lah, siapa yang hadir pada mungkin Facebook tak nampak lah, dekat Zoom tu saya boleh nampak. Agak berapa lama nak dapat? Berapa lama agaknya proses ni selesai? Sampailah dapat surat akuan, surat kuasa mentadbir, okey, perintah pembahagian, agak tuan-tuan berapa lama? Agak berapa lama? Agak tuan-tuan berapa lama? Mizan kata 3 tahun paling cepat. Mizan, ini you tembak ke berdasarkan pengalaman? I see. Baguslah Mizan. Kita ada orang pejabat tanah kat sini. Tuan-tuan puan-puan boleh tanya Mizan lah. Nampak? Mizan kata 3 tahun paling cepat. Kalau orang pejabat tanah kata, memang boleh percayalah. Okey. 3 tahun paling cepat. Sebab apa? Betul lah. Betul tak Cik Mizan? Sebab ramai buat permohonan, betul tak Cik Mizan? Mungkin ramai yang tak ada pengalaman lagi, yang tak tahu. Sebab apa? Bukan kita saja nak permohonan, tuan-tuan perempuan. You pergilah pejabat tanah ke, amanah raya ke, Mahkamah Tinggi Sivil ke. Borang banyak. Permohonan banyak. Kadang-kadang dah submit permohonan, tak lengkap pula. Betul tak Cik Mizan? Yang dah submit, borang pula tak lengkap, dokumen tak lengkap. Itu yang saya kata, ahli keluarga nak cari pula dokumen diperlukan. Sebab tu pemilik harta kita ni, sebab tu kena declare dengan waris, dengan ahli keluarga kita. Kalau boleh dokumen yang ada tu kita dah susun cantik-cantik. Nampak tak? Geran tanahnya kat mana, geran rumahnya kat mana, buku ASB, ASB tak ada buku dah. Kalau kata nak pakai lagi buku bank, buku tabung haji sebagainya, kat mana, letaklah statement SMB kat mana supaya senang untuk waris.
Okey. Dia semua cepat lambat ni semua bergantung kepada waris boleh sediakan dokumen, waris boleh datang bicara kuasa. Kalau kena waris ahli keluarga bergaduh, sampai sudah tak selesai-selesai. Just nak bagi tahu, kalau kata tak daftar hibah amanah SMB, tak daftar pesya amanah SMB, proses untuk buat proses guna waris, saya nak bagi tahu bukanlah cepat. Macam kata bukanlah cepat. Macam Cik Nizam kata, paling cepat pun 3 tahun. Lagi banyak harta, lagi lamalah. Lagi lamalah untuk kita buat permohonan ni. Okey. Alright. Faizal kata explain cari si borang hibah. Okey, saya tak ada simulasi untuk tak apa, nanti saya akan refer balik. Okey, saya dah buat permohonan online tapi takut salah isi dokumen hibah SB. Okey, alright. Nanti saya akan jawab soalan Faizal ni. Okey. Alright, nampak tuan-tuan dan puan, sebab tu pentingnya macam SMB ada hibah, daftarlah hibah supaya kita nak mudahkan waris. Nampak tak? Itu je tujuan. Saya katalah kita kumpul duit banyak-banyak untuk siapa? Untuk anak isteri kita, untuk waris, tapi mereka pula susah nak dapat. Mereka pula susah nak menikmati, mewarisi harta tersebut. Kan? Sayang saja. Okey. So, kita faham ramai yang bertanya, okey, kenapa SMB tak buat sistem penamaan? Ini soalan paling popular lah. Bila kita cerita pasal harta pusaka SMB ni, ramai tanya, kenapa SMB tak buat penamaan? Kena faham. SMB ni lain berbanding dengan syarikat lain. Mungkin ramai yang comparekan SMB dengan tabung haji ada penamaan. SMB dengan KWSP ada penamaan. Kena tahu dahulu SMB ni apa. Okey. SMB ni adalah syarikat unit amanah. Tuan-tuan dan puan melabur di SMB, macam saya kata, tuan-tuan dan puan pegang unit sebenarnya. Tuan-tuan dan puan melabur ASB, tuan-tuan dan puan pegang unit ASB. Dan unit amanah ni berdasarkan Undang Malaysia dikategorikan sebagai harta persendirian seperti saham-saham syarikat. Itu dia punya kategori dia. Okey. So oleh yang demikian, pewarisan unit amanah dah tertakluk kepada undang-undang probate dan pentadbiran. Okey. Apa undang-undang probate dan pentadbiran kata? Itulah yang kena dapatkan surat kuasa dan sebagainya untuk uruskan harta, untuk buat pengeluaran dan sebagainya. Okey. Compare dengan, selalu orang compare kita dengan EPF tabung haji, lain. EPF adalah dana persaraan. Okey, tabung haji adalah institusi untuk menguruskan haji, okey, bagi rakyat Malaysia. Dan kedua-dua ni ditubuhkan di bawah akta masing-masing. Dia ada akta KWSP dan akta tabung haji. Di mana bawah akta mereka, alright, mereka ada peruntukan untuk penamaan di bawah akta mereka. SMB kita tak ada. Tuan-tuan puan cari akta KWSP ada. Cari akta tabung haji ada. Akta SMB tak ada. Kita pakai akta Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, akta pasaran modal dan perkhidmatan. Tahun berapa? 2007 tak silap saya. Okey, akta pasaran modal dan perkhidmatan Suruhanjaya Security Malaysia. Itu akta yang dia pakai oleh sebagai syarikat dengan institusi yang selalu kata ada penamaan. Tapi kena ingat, penamaan bukan penyelesaian kepada pentadbiran harta pusaka. Dia bukan solution. Dia hanyalah memudahkan. Okey, orang yang dinamakan tu sebenarnya adalah wasi atau pentadbir yang bertanggungjawab menguruskan pembahagian harta si mati kepada waris yang berhak. Dan bagi orang Islam kena ikut hukum syarak lah. Alright, so penama boleh tuntut terus harta si mati tanpa ada prosedur lain dengan pelbagai pihak. Nak kena pergi pejabat tanah, nak kena pergi tu tak payah, nak kena pengamal sijil tak payah. Okey, dia boleh keluarkan terus. Katakanlah isteri, si suami KWSP ada 5.5 juta, isteri boleh keluarkan terus 500,000 tu sebab dia penama 100%. Tetapi 500,000 tu kena bahagikanlah. Bukan milik isteri 100%. Kena bahagikan pula. Sebab tu kadang berlaku, okey, orang ingat dia penama dia dapat 100%. Tidak, hati-hati penama jangan suka dulu. Penama jangan suka dulu, okey? Takut kita termakan harta orang lain. Sebab kita hanyalah pentadbir. Kita kena takbir pula lah duit tersebut. Sama ada nak bagi sama rata ke, nak faraid ke, mengikutlah kepada waris-waris punya persetujuan. Bagaimana? Nampak?
So ramai banyak kes yang dia ingat EPF tu duit dia. Aku penama, aku punya. Kadang-kadang ada orang namakan adik-beradik dia tapi dia dah kahwin, dia lupa nak tukar penama. Adik-beradik dia so adik-beradik dia yang keluarkan duit, adik-beradik dia ingat dia punya. Tuan-tuan puan, be careful. Okay? Takutnya jangan kata makan harta anak yatim, makan harta sesama kita pun tak boleh. Kalau secara batil. Okay? So be careful lah. Be careful. Alright? So sebab tu di SMB, bila kita tengok masalah-masalah yang berlaku, perkara-perkara yang ada ni, okay, dengan proses untuk tuntutan tu, kalau lebih 10,000 waris kena dapatkan surat kuasa dan sebagainya. Macam Cik Mizan kata, kalau pejabat tanah paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun kat pejabat tanah. So macam mana? Sebab tu SMB kita ada perkhidmatan menawarkan penyelesaian. Penama belum lagi penyelesaian, kita bagi penyelesaian terus. Okey, melalui hibah amanah dan pengisyaran amanah ASNB. Apa itu hibah amanah dan pengisyaran amanah? Konsep dia lebih kurang sama. Okey, perkhidmatan, tengok hibah amanah, perkhidmatan pengurusan harta berdasarkan syariah yang disediakan oleh SMB kepada pemegang unit beragama Islam. That is hibah amanah. So unit amanah SMB yang dihibahkan akan dipindah milik kepada penerima selepas kematian pemegang unit pemberi hibah dan pewarisan unit amanah SMB saja. So hibah amanah ni pakai konsep hibah. Macam saya kata tadi, hibah tadi kita hadiah. Nampak tak? Tetapi kita tak transfer lagi ownership dia. Nampak? Kita buat dahulu kontrak dia, kita ada intention, kita buat kontrak dahulu, kita ada borangnya, kata kita nak hibahkan. Okey, dan kontrak tu dah jadi valid lah. Cuma pelaksanaannya apabila berlaku kematian pemberi hibah, pemegang unit, ASB, SM dan sebagainya. Barulah benda tu terlaksana. Dia konsep dia hybrid sikit. Okey, hibah plus amanah konsep dia. Dan pengisyarat amanah pula mudah saja. Pengisyarat amanah ni untuk pemegang unit bukan beragama Islam. So kalau bukan beragama Islam, daftar pengisyarat amanah. Beragama Islam kena daftar hibah. Diorang tak boleh daftar pengisyarat amanah. Okay, kena follow yang ni. So konsep pengisyarat amanah pun sama. Unit SMB akan diuruskan oleh pemegang amanah SMB sebelum diserahkan kepada penerima selepas berlaku kematian pemegang unit. Konsepnya sama lah macam hibah dan pewarisan unit amanah SMB sahaja. Okay, dalam talk saya ni, kalau saya sebut hibah, saya refer kat dua. Kalau saya streskan hibah amanah, saya akan bagi tahu ini this is hibah amanah. Tapi kalau tuan-tuan puan dengar saya sebut hibah tu, kadang-kadang saya refer pada dua ni. Kalau saya nak sebut panjang, kadang-kadang jadi penat hibah amanah dan pengisyarat amanah. Jadi sekarang saya refer to as hibah saja. Okey. So, apa kelebihan mendaftar hibah ni? Pertama, okey, penerima tidak terhad kepada waris saja dan boleh menamakan mana-mana individu aset lain seperti anak angkat. Nampak tak? Tadi kita dah cerita pentingnya perancangan pewarisan sebab apa? Kita berlaku pertelekan hantar ahli keluarga lah. Okey, sebab kita kadang-kadang kita ada jaga anak angkat dan sebagainya. Okey. Jadi kita boleh namakan sesiapa saja sebagai penerima hibah kita. Bermaksud nak bagi kat saya pun boleh, tuan-tuan perempuan nak bagi kat jiran tuan-tuan perempuan pun boleh, nak bagi kat kawan pun boleh. Mana-mana you rasa layak terima unit pelaburan you bila dah meninggal dunia, boleh. Okey, ini dia menyelesaikan perkara yang saya katalah. Kita ada anak angkat. Kadang-kadang bukan angkat tapi kita nak bagi harta kita ni kepada adik kita ke contohnya. Kita dah kahwin, ada anak. Okey, ada anak lelaki, anak perempuan. The moment kita ada anak lelaki, bila kita meninggal dunia, si lelaki meninggal dunia, yang akan dapat isteri, anak. Dan kalau dia ada mak ayah, dia dapat. Ada beradik, tak dapat. Tapi dia nak bagi harta dekat adik dia yang last sekali. Kemungkinan adik tu kurang bernasib baik sikit. Dia nak bagi. Jadi dia boleh gunakan hibah ni. Nampak tak? Hibah. Kalau tidak, dia kena buat apa? Dia kena buat wasiat. Kalau kata dia tak buat hibah ni, dia kena buat wasiat. Untuk harta-harta lain, dia kena buat wasiat. Okey, untuk hibah, untuk pelaburan SMB, dia boleh hibahkan, daftar hibah. Okey, bagi kepada yang bukan waris tadi. Sikin tanya. Soalan Sikin ni saya akan jawab. Ada dia punya. Dalam ni ada Sikin, sabar ada slide tu. Saya dah tahu dah ni soalan paling popular. Okey. Alright, nanti kita akan jawab. Kalau kata penerima mati dahulu. Okey, ada jawapan nanti Sikin.
So, nombor 2, pemberi menentukan siapa penerima dan peratus pembahagian pelaburan setiap penerima. Apabila daftar hibah SMB ni, kita hibahkan produk. Betul? Contoh, saya ada 5 akaun. ASB, ASB2, ASB3, ASM dan ASM2. Okey, saya terpulanglah pada saya nak hibahkan produk yang mana. Saya tak semestinya saya ada 5 akaun, saya hibahkan semua. Tak semestinya. Kenapa tak semestinya? Sebab kadang-kadang ASM2 tu ada RM10 je. Sebab kita terbuka dahulu, tersalah buka. Tapi tak tambah duit pun. Tak apalah, tak nak hibahkan. Yang paling banyak duit apa? ASB, ASB2. Saya hibahkan 2 ni saja. Boleh? Dan bila saya hibahkan 2 ni, okey, ASB dan ASB2 ni, saya hibahkan mengikut peratusan. Penerima akan terima dalam bentuk peratusan. Kenapa? Sebab macam saya kata, kita daftar borang hari ni, buat pendaftaran hibah hari ni, tapi tak tahu mati bila, betul tak? Sebab pelaksanaannya apabila pemberi hibah meninggal dunia. Sebab tu kita pakai peratusan. Apabila kita meninggal dunia, mungkin amount tu meningkat atau menurun. Kalau kita letak amount sekarang, nanti bila meninggal dunia, macam mana? Alright, so sebab tu kita pakai peratusan. A kalau kata ada 5 penerima, kita tentukan A berapa persen, B berapa persen. Dia tak semestinya sama rata. Kalau kata you ada 3 orang, nak bagi kat 3 orang, tak semestinya 33.33%. Tidak. A you nak bagi 34, 33, 33. Ataupun A you nak bagi 80, yang kedua 10, yang ketiga 10. Boleh terpulang kepada pemberi, pemilik harta, pemilik akaun tersebut. Okay? So nombor 3, penerima dan penerima mutlak walaupun bukan waris kadim. Walaupun dia bukan waris yang layak menerima harta pusaka, dia boleh dapat. Katakanlah contoh saya bagi dekat, saya bagi kat Encik Zaki 100%, kawan saya. Banyak tolonglah kononnya, okey. Saya bagi kat Encik Zaki 100%. Dia bukan waris kadim, tetapi bila saya meninggal dunia dia dapat. Dia adalah penerima mutlak berdasarkan berdasarkan konsep hibah SMB ni. Okey. So nombor 4, pemberi masih mempunyai kawalan penuh dan menikmati manfaat terhadap pelaburan tersebut. Jangan risau, walaupun kita dah daftar hibah amanah. Saya dah daftar, Encik Zaki pun dah daftar hibah amanah. Tapi kami masih lagi boleh daftar MySMB, boleh bawa masuk duit, boleh keluar duit, boleh update dividen, keluar masuk, keluar banyak, masuk kurang, boleh. Cuma yang akan kita perlu kekalkan 1,000 saja dalam tu, tak boleh keluar. Selain daripada 1,000 yang telah diblok, boleh keluar. Kita masih lagi menikmati manfaat selagi belum meninggal dunia. Okey, pemberi hibah lah boleh dapat manfaat. Okey, so nombor 5, tidak perlu surat kuasa mentadbir atau grant probate. Apabila kita ada pelaburan dekat SMB yang telah dihibahkan, waris kalau nak buat, kalau kata nak pergi bicara kuasa, nak dapatkan surat kuasa mentadbir, tak payah masukkan dari ASB semua. Sebab telah ada hibah. Bila berlaku kematian, pemberi terus datang ke cawangan SMB untuk buat tuntutan. Tak payah nak lalu proses yang Cik Mizan kata 3 tahun tu. Tak payah dah. Untuk pelaburan SMB yang telah dihibahkan, produk yang telah dihibahkan. Okey? Macam saya kata ada 5 produk. Dah hibahkan ASB, ASB2. Katakanlah 3 ni tak ada dalam senarai hibah. Yang 3 ni perlu dapatkan surat kuasa mentadbir atau grant probate. 2 ni akan automatic follow hibah. Kalau ada hibah, terus straight away datang untuk buat tuntutan. Nombor 6, proses bayar tuntutan dan tempoh 21 hari. Nampak tak? 21 hari SMB akan bayar apabila menerima permohonan dan dokumen yang lengkap. 21 hari tuan-tuan dan perempuan, compare lah. Cuba tuan-tuan dan perempuan tolak 3 tahun, tolak 21 hari. So Encik Zaki lah kira. Encik Zaki ada? 3 tahun tolak 21 hari. Berapa tahun dah kita jimat? Berapa hari dah kita jimat tu? Okey, berapa hari dah waris jimat masa? Okey, alright. So, nombor 7, yuran perkhidmatan yang kompetitif. Yes, ada yuran. Dan yuran kita pun kompetitif. Kenapa kita dikenakan yuran? Sebab ini adalah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh SMB. Okey, ini bukannya kita wajib tawarkan. Nampak tak? Okey.
Tetapi kita SMB ambil inisiatif nak bantu pelabur merancang keuangan, kita tawarkan hibah mana. Kita create produk ni, perkhidmatan ni. Jadi kita ada sistemnya, kita ada staffnya, kita ada departmentnya, ramai yang bekerja ni, nak jaga dokumen lagi, nak simpan dokumen tuan-tuan dan perempuan lagi. Bukan kita simpan bawah under table, bawah meja. Tuan-tuan dan perempuan dah submit, saya letak bawah kaki. Tak, kita simpan elok-elok dokumen tu. Okey, ini semua memerlukan kos. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh refer juga dekat mana-mana syarikat pengurusan amanah kat luar sana, semuanya mengenakan yuran juga. Okey. Alright. Apa syarat kelayakan pemberi dan penerima? Kita tengok syarat kelayakan pemberi dan penerima dahulu, individu. Okey, pemberi mestilah pemegang unit berumur 18 tahun ke atas. Jadi akaun remaja bawah 18 tak boleh buat hibah. Mereka boleh buat hibah bila mereka cukup 18, mereka sendiri buat permohonan hibah. Parent nak buatkan untuk anak tak boleh. Okey, sampailah anak tu sendiri dah 18, dia sendiri akan daftar hibah. So nombor 2, beragama Islam untuk hibah amanah. Nombor 3, bukan beragama Islam, perisanan amanah. Tak boleh cross. Kenapa jadi macam ni? Sebab hibah amanah ni mengikut hukum syarak. Okey, ini yang paling penting. Okey, dan untuk perisanan amanah untuk non-Muslim ni, sebab dia boleh batalkan anytime. Nampak tak? Okey, untuk beragama Islam tak boleh batal sesuka hati, ada syaratnya. Nanti saya akan tunjukkan apa syarat untuk batalkan. Okey. So nombor 4, ada baki unit pelaburan minimum 1000 unit cash. Tunai ke, you nak kata tunai ke, dividen ke, bonus tak kira. Yang penting dalam portion cash. Siapa ada main sini boleh nampaklah pelaburan you dalam bentuk tunai ke, sijil cagaran ke dan sebagainya. Kalau ASB, tunai tu kita nak tahu tunai tu berapa. Kalau ada minimum 1000, boleh daftar hibah. Kalau you nak hibahkan 5 produk, macam saya kata ASB sampai ASB 3, ASM, ASM 2, kelima-lima ni kena ada 1000 unit minimum. Once you dah ada 1000 unit minimum, baru boleh hibahkan kelima-lima produk ni. Dia pakai unit bukan RM. 1000 unit minimum kena ada. Okey. Kalau katalah ada ASBF, ramai ada ASBF 200,000 baru buka. Boleh daftar hibah tak? Tengoklah, kalau dia tak ada tunai, tak boleh. Habis macam mana nak daftar? Kena ada 1000 tunai dahulu. Dividen nanti yang dia dapat dan sebagainya. Okey. Itu baru boleh daftar, baru boleh daftar hibah. Tidak bankrupt dan waras. Penerima pula individu saja, nak bagi kat rumah anak yatim, sekolah sebagainya, tak boleh terhad 10 orang. Masa ni sistem kita 10 orang penerima. Kalau kata kita ada lebih 10 orang, katakanlah Cik Rahman saya ada 12 orang anak, nak bagi kat 12 orang ni macam mana? Kontrak you 10 orang je. Kena buat 2 kontrak lah. Tetapi apabila you ada 2 kontrak, setiap kontrak tu produk berbeza. Kalau kontrak 1 you dah hibahkan produk ASB, kontrak kedua boleh hibahkan ASB 2 contohnya. Kena buat akaun barulah kalau tak ada. Tak boleh kontrak kedua pun ASB, tak ada. Okey, kena produk yang berbeza. Itu dia punya solution. Alright, ini berdasarkan kepada kita punya sistem kita lah, ada limitation sedikit. Okey. Bagi penerima di bawah 18 tahun kena lantik penjaga sah. Penerima kena lantik penjaga sah lah. Siapa yang untuk jadi penjaga sah? Sebab apa? Yelah, kalau kata meninggal dunia, anak 3 tahun, siapa nak buat tuntutan kat cawangan SMB? Takkan nak budak tu kita nak bawa, dia nak bercakap, dia nak isi borang? Tak, okey. So, kena ada penjaga sah yang akan membuat tuntutan. Itu tujuannya penjaga sah tu. Okey. So, warga negara dan bukan warga negara pun boleh jadi penerima. Contoh ramai masyarakat kita kahwin isteri suami bukan warga negara tapi nak hibahkan dekat dia, boleh, tak ada masalah. Okey, terbuka kepada semua agama dan kepercayaan pun boleh. Alright. So terma dan syarat lain, dekat sinilah saya nak jawab soalan Syikin tadi tu. Okey. Tapi tengok, Rina tanya tak cukup 10 orang, boleh. Kalau tak cukup tak apa, 10 tu adalah maksimum. Rina, boleh. Okey, 10 tu adalah maksimum. Tapi kalau nak bagi kat seorang pun boleh. Nak bagi kat 2 orang boleh, tak ada masalah. Cuma maksimumnya 10. Okey. So, terma dan syarat umum lain. Nombor 1, 1000 unit perlu dikekalkan sepanjang tempoh kontrak. Macam saya kata,
Bila saya dah daftar, contohlah saya dah daftar hibah, saya hibahkan ASB kepada isteri dan anak-anak. So ASB saya 1,000 akan diblok. Contohlah waktu saya daftar hibah tu 2,000. 1,000 dah blok, yang saya boleh keluarkan 1,000 je lagi. 1,000 tu akan kekal selagi kontrak ada, selagi itulah akan diblok. You akan tengok dalam MySMB ke, you dapat statement pun dia akan tengok bagi tahu 1,000 tu diblok. Okey, untuk kontrak hibah amanah dan persiapan amanah. Nombor 2, diamanahkan 100%. Tak bolehlah nak bagi SBD 50% saja hibah. 50% lagi untuk surat kuasa dan tak boleh. 100%. Okey. Kalau kata you nak bagi pada penerima pun kena pastikan cukup 100%. SB nak bagi kat 5 orang. Mesti percentage mereka cukup. Bila ditambah 5 orang tu cukup 100%. Okey. Nombor 3, penerima meninggal dunia terlebih dahulu. Ni Sikin tanya tadi. Apa berlaku? Harta tu akan dikembalikan. Kepada siapa? Kepada pemberi hibah. Katakanlah si A. Tak nak sebut saya lah. Okey. Si A buat hibah bagi dekat si B dan C. B meninggal dunia dahulu. So, dia punya bahagian tu, percentage B tu akan patah balik kepada A. So, si A pemberi ni tadi boleh bahagi kepada penerima baru. Dia sukalah A boleh bagi kat C. C dapat terus 100%. Ataupun dia ganti penerima sedia ada. Pun boleh. Maknanya dia kena buat pindaan lah. Dia kena buat pindaan. Nampak tak? Percentage tu akan patah balik kepada pemberi. Okey Syikin? Clear Syikin? Kalau tak clear bagi tahu. Okey? Dia bukannya jadi harta pusaka. Tidak. Sebab apa? Belum dilaksanakan lagi sebab pemberi belum meninggal dunia. Okey? Even though pemberi dah meninggal dunia pun waris kena tuntut. Sebab bahagian tu takkan jadi harta pusaka penerima. Okey, dia takkan jadi harta pusaka penerima. So nombor 3, nombor 3 dah. Nombor 4, untuk hibah amanah. Ini penting. Siapa yang nak pergi toilet, nak masak, nak tak nak nasi, nak goreng, okey, nanti dulu. Okey, nanti dulu. Nombor 4, nombor 5 ni penting. Nombor 4, bagi hibah amanah, pembatalan hanya boleh dilakukan jika ia melibatkan pemberian kepada anak dan cucu kandung sahaja. Selain daripada anak dan cucu kandung, kalau nak batalkan pemberian kepada orang tersebut, perlu mendapat persetujuan penerima. Untuk pengisyarat amanah bukan Muslim, you nak batal dulu masa pun tak ada masalah. You tak payah minta persetujuan penerima pun tak ada masalah. You can batal anytime. For Muslim tak boleh sebab kita bersandarkan kepada hadis Nabi. Okey? Nabi menyebut kalau pemberian hadiah ni kita tak boleh ambil balik kecuali kalau kata kita beri kepada anak. Dan ulama-ulama semua tambah lagi lah, boleh kias bukan saja anak, kalau bagi kat cucu pun boleh dibatalkan. Nampak? Alright. So betul lah, selalu saya dapat soalan, bagi kat isteri pun tak boleh batal. Tak boleh. Walaupun jodoh tak panjang. Ini selalu soalannya, jodoh tak panjang. Okey, jodoh tak panjang, bercerai lah macam mana? Isteri kena bagi persetujuan untuk batalkan. Kalau tidak, kontrak akan memang terus berjalan. Katakanlah memang tak nak bagi langsung, isteri tak nak batalkan, kemungkinan dia akan keluarkan duit, tetapi 1,000 tu masih ada lah. Sebab kontrak, selagi kontrak berjalan, 1,000 akan blok. Mungkin si suami akan keluarkan baki. Tapi nak labur kat mana pula kan? Okey, so itulah. Nak bagi kat sesiapa, kena ingat. Pembatalan tu, selain pada anak dan cucu kandung, kena dapat persetujuan penerima. Kalau bagi ke anak angkat, anak angkat pun kena bagi persetujuan. Okey, sebab ini anak cucu kandung, you boleh batalkan tanpa persetujuan mereka. Alright. So, nombor 5. Sekiranya ada pertindihan tuntutan, unit amanah yang sama, produk yang sama, antara instrumen pentadbiran yang lain dengan hibah amanah. Saya ambil contoh si A ni. Okey, si A, dia dah daftar hibah amanah. Okey? Alright. At the same time, katakanlah dia daftar hibah amanah, dia daftarkan, selalu dia macam ni. Si A ni, dia buat wasiat. Ni ramai. Okey, buat wasiat kat luar sana. Dia buat wasiat, dia masukkan semua aset-aset yang ada. Okey, dia buat wasiat.
termasuklah pelaburan ASNB. Katakanlah dia wasiatkan dalam darah senarai wasiat dia tu dia letak pelaburan ASB dan ASB 2. Okey, sebagai harta aset senarai wasiat tu. Kemudian at the same time dia dah dengar hibah amanah ni, dia daftar pula hibah amanah. Nampak tak? Bila dengar contoh hari dah dengar pasal hibah amanah, daftar pula hibah amanah pun sama, hibahkan produk A dan B kepada sekian-sekian. Produk ASB 1, ASB 2 kepada ABC dan sebagainya. Okey. So apabila berlaku meninggal dunia, berlaku pertindihan tak? Adalah. Sebab apa? Bila waris cek, si mati ada buat hibah, dia pun ada buat wasiat untuk produk yang sama. So bila berlaku kes ini, apa yang berlaku? Makanya hibah amanah atau persiapan amanah akan diguna pakai. Dia akan supersede. Nampak tak? Okey, dia akan terus supersede. Don't worry. Apabila ada hibah saja, automatik SMB akan ikut hibah. By law dia akan ikut hibah dan dokumen lain tu dia akan supersede. Okey. Clear Clear. So don't worry lah, sebab banyak yang tanya kita, Cik Rahman, saya dah buat wasiat kat luar sana. Dulu saya pernah lah di-approve buat wasiat. Ada orang sambil buat loan, buat wasiat. Biasalah dekat bank ni kan, asal ambil produk bank je, mesti ambil wasiat. Ini antara package diorang lah, bundling dia. Okey, ramai macam ni. Saya jumpa, dah ada ambil certain loan dan sebagainya, dah buat wasiat sekali. Boleh tak saya daftar hibah mana? Boleh, tak ada masalah. Okey. Dan apabila berlaku kematian, kita akan ikut hibah amanah. Ikut produk yang dah dihibahkan lah, kita akan ikut hibah amanah. Okey. So, ini perbandingan cerita dan apa yang Cik Mizan cakap tadi tu betul. Nampak tu. Okey. Kalau buat hibah amanah, waris dapat 21 hari. Complete je dokumen, datang buat tuntutan ya. Penerima kena datang buat tuntutan. Kena maklumkan kepada SMB, datang hadir buat tuntutan, kita akan bayar. Okey, kita akan bayar kepada penerima hibah. Kalau kata 5 orang, setiap orang kena hadir. Tak ada wakil-wakil. A, B, C dan E semua kena hadir. Perlu hadir serentak ke? Tak perlu. A nak datang hari ni boleh. B nak datang tahun depan boleh. C nak datang raya haji 2 tahun lagi pun boleh. Tak ada masalah. Sebab SMB sebagai pemegang amanah akan hold duit tu sampailah penerima hadir. Okey? Tapi once dia submit dokumen, dia buat tuntutan, 21 hari kita akan bayar. Kalau kata ada wasiat macam mana? Wasiat pun ada wasiat ni saya katalah untuk memudahkan urusan, dah dinyatakan semua siapa pentadbir sebagainya untuk Muslim, nak bagi dekat bukan waris sebagainya. Tetapi ada lagi prosesnya, nampak tu, pembacaan wasiatnya, nak mohon geram probate, nak dapatkan geram probate, okey, buat tuntutan, alright? Barulah boleh datang ke cawangan SMB. Berapa lama? Kalau ada wasiat pun mungkin 8 bulan, setahun, 2 tahun lebih kurang. Kalau kata tak ada wasiat langsung, ni yang Cik Mizan kata tadi, datang buat bicara kuasa, mohon dekat pejabat tanah. Berapa lama? Lebih kurang 3 tahun. Okey, ini realiti tuan-tuan dan perempuan, realiti. Lagi kalau hari tu lagi lah, bila PKP kan, banyak pejabat tidak beroperasi. Memanglah lama proses ni. Okey, bagi kita kena ingat, bukan kita je nak urgent. Okey, Cik Mizan mungkin boleh confirmkan lah, kalau 100 borang yang terima, 99 semua urgent. Tak ada yang nak lambat. Semua nak cepat kalau boleh. Nak tarikh bicara kuasa cepat, semua nak follow, semua nak cepat. Nampak tak? Bukan kita je, semua orang pun nak cepat. Banyak permohonan yang masuk. So, daftarlah hibah mana. Inilah kelebihannya. Waris dapat segera. Ini dia pakai konsep hibah. Waris terus dapat ataupun penerima terus dapat, waris atau bukan waris, dan proses dia sekejap saja. Okey. Ini yurannya. Yang concern pasal yuran, ini yurannya. Okey. Pendaftaran 180. Ini yang normal price yang digazetkan. Gazetnya 180 tapi kita ada promosi sekarang ni. Klik untuk promosi terkini. Siapa daftar hibah atau persiapan amanah sehingga hujung tahun ni 31 Disember 2022, okey, kita ada pengurangan yuran sehingga RM100 sahaja. Dengan syarat pendaftaran tu kenalah diselesaikan, dihantar ke cawangan SMB. Kita ada 32 cawangan SMB, kena hantar ke cawangan SMB, boleh kita boleh menikmatilah yuran RM100. Atau dos yang ada buat pelaburan tunai RM30,000,
ke dalam mana-mana unit amanah SMB, kita terus tawarkan secara percuma. Nampak tu, nikmati yuran pendaftaran percuma, kena buat pendaftaran 30,000 dan ke atas. Terus kita tawarkan free pendaftaran. Tetapi mestilah dihantar ke cawangan SMB saja. Sebab kita ada satu lagi, boleh hantar kat Maybank. Kalau hantar kat Maybank tu, charge-nya akan kekal 180. Sebab apa? Sebab Maybank tu ejen kita. Dan dia buat kerja untuk SMB pun, kita bayar mereka fee. Jadinya tak adalah yuran tu. Tapi kalau hantar kat SMB direct, yes, kita bagi yuran RM100 pengecualian. Okey. Janganlah bila saya kata hantar Maybank kalau bayar 180, nak RM80 tu nak memudahkan waris kita sebenarnya. Kalau dah Maybank tu depan rumah, tepi rumah, belakang rumah, hantar sajalah pada Maybank. Tak apa. Yang penting, bila kita mati, waris kita senang. Kita fikir macam tu. Waris mati, kita mati, waris senang. Daripada kita nak tunggu, nak pergi cawangan SMB, nak turun KL tak tahu berapa lama, lama kita mati, borang pun tak submit. Borang mesti submit walaupun dah isi, dah complete. Ada kes. Okay, ada kes. Dah complete, semua dah sign, saksi semua dah sign, tetapi tak hantar ke cawangan SMB. Adakah dokumen ni dikira valid, tuan-tuan dan puan? Kontrak dikira tidak berjalan. Kontrak dikira berjalan apabila dah hantar borang kepada SMB, borang yang lengkap, telah didaftarkan dan telah membayar fee 180 ataupun 100 ringgit. SMB dah kata, ya, pendaftaran dah berjaya, terima resit, barulah hibah ni berjalan. Barulah kontrak ni valid berjalan. Kalau simpan dekat rumah, peram, tunggu pergi cawangan SMB lagi 2-3 bulan, tak hantar, kontrak ni dikira tidak berjalan walaupun semua orang dah sign. Nampak tak? Itu penting untuk segera hantar terus, daftarkan borang hibah ni. Okey? Alright, kembali ke halaman utama. So pendaftaran selanjutnya kalau buat kontrak yang berbeza RM90, nak buat pembatalan RM70. Batal terus kontrak hibah ni, ada fee RM70 saja. Pindaan penerima penjaga sah RM20. Pentadbiran tahunan RM10 kita tolak daripada dividen. So jadi sebenarnya tuan-tuan bayar cash, kalau katalah daftar bayar RM180 je atau RM100, atau katakanlah saya hibahkan SB. Every time SB bayar dividen Januari nanti, dia akan terus tolak dahulu RM10. Saya dapat net dividen. Setahun RM10 je tuan-tuan. Dia akan ambil pada satu produk saja. Kalau kata you hibahkan 5 produk, you pilihlah nak ambil dividen daripada produk mana. Kita akan tolak RM10. Dan yuran tu baki yang daripada baki. So, katakanlah tak sampai RM25,000, RM15,000. So, kita RM15,000 sajalah kali 1.5%. Kalau kata lebih lagi pada RM25, kita tengok baki berikutnya kali 1.1%. Okey, the next lagi, kalau ada lagi baki, the next RM250,000 berikutnya 0.5%. RM500,000 berikutnya 0.25%. Baki selebihnya 0.1%. Saya tunjukkan contoh pengiraannya. Okey. Apabila pemberi hibah meninggal dunia, kita ambil contohlah yang contoh 2 tu. Katakanlah dia hibahkan SM3 kepada seorang penerima A. So A dapat 100% lah. Okey. So, daripada RM500,000 tu, the first RM25,000 kita kali 1.5%, kita tolak RM375 sebagai yuran tuntutan bayar kepada SMB. RM225,000 berikutnya 1%, kita tolak lagi RM2,250 bayar kepada SMB. Don't worry, kita tolak pada akaun. Waris tak payah bayar pun. Kita tengok pada baki. Okey, baki SB2 tu kita pakai duit baki tu, kita kira dan kita tolak siap-siap. Waris tak payah bayar. Pemberi si mati pun tak payah bangun pada kubur bayar. Tak payah. Okey, tak ada bayaran. Kita hanya tolak daripada baki tu. Okey, RM250,000 berikutnya lagi kita akan didak 0.5%, RM1,250. Katakanlah kes kat sini RM500,000, kita tolak yuran tuntutan berapa total yang ada ni, dan bakinya RM496,125. Inilah yang kita akan bayar kepada si penerima ni. Okey. Still banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau. Yuran tuntutan kita sebenarnya kompetitif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek dengan syarikat pengusaha amanah yang lain yang ada menawarkan hibah juga. Boleh ceklah fee mereka macam mana. Okey. Ni okey sini puan-puan. 21 hari dah dapat dah. Nampak?
mungkin waris kita kandidat lebih kurang 3,800, 3,900, tetapi waris 21 hari dah dapat dah dia punya bahagian dia, tuntutan dia, dia punya duit dia. Okey, dia pun tak payah susah-susah nak turun naik mahkamah, nak tunggu 3 tahun nak turun naik KL dan sebagainya, tak payah. Dia boleh apply je kat mana-mana cawangan SMB terus dapat duit. Jimat banyaklah. Waris pun mudah. Okey? Alright. So, kat mana nak daftar? Sekarang ni kita ada 3 saluran lah. Okey? Pertama, cawangan SMB. Boleh pergi cawangan SMB, nak dapatkan borang, nak minta consultation pun boleh. Okey? Dan dah selesai borang tu, boleh submit balik ke cawangan SMB. Nombor 2, pendaftaran melalui MySMB, pradaftar atau portal MySMB. Tadi saya dapat soalan tadi, okey, bertanya tentang cara-cara isi borang tu. Alright. Saya tak ada simulasi kat sini. Okey. Cik Faizal lah tanya tadi, saya dah lupa dah. Saya tak ada simulasi. Okey, tetapi kalau kata Cik Faizal apa ni, kalau kata kalau kata you nak isi secara online, saya rasa sebab saya dah buat lama hibah ni, saya buat yang fizikal, saya buat borang fizikal, saya tak buat online. Sebab online ni kita baru dalam last year baru kita introduce you boleh daftar hibah ni online. Sesiapa yang pelabur kita ada MySMB belum daftar hibah, you ada facility tu untuk you isi semua online. Tapi kalau Encik Faizal nak guide you, sama ada you boleh pergi ke cawangan SMB ataupun you boleh call kita lah untuk guide secara online macam mana. InsyaAllah kita punya customer service boleh tolong you untuk guide. Sebab saya tak ada simulasi tu kat sini online tu. Okey, sebab kita tak ada facility tu. Tetapi kita punya customer service, saya percaya mereka boleh assist you. Okey. Alright. So, you daftar dekat MySMB, once you dah key in semua, you kena print out. Once you dah print out, you boleh hantar ke cawangan SMB ataupun Maybank. Okey, print out tu maksudnya you dah print out, kena sign pemberi, kena sign. Kalau hantar kat cawangan SMB sampai hujung tahun ni, dapatlah bayar diskaun 100 sahaja. Kalau hantar kat Maybank, you kena bayar 180. Okey. Alright, yang ketiga, buat pendaftaran di Maybank pun sama juga. You boleh dapatkan consultation, boleh ambil borang dekat sana, okey, dan juga you boleh submit juga kepada mereka, Maybank, kita punya ejen. Buat masa ni, inilah saluran yang ada untuk you isi borang, dapatkan borang dan hantar balik ke cawangan SMB ataupun Maybank. Penting mana yang nak daftar hibah, pastikan you dah complete semua info, dah sign. Penting sign. Pemberi sign, penerima kena sign. Ni kadang-kadang ada yang, bukanlah saya tahu ada masalah sebab anak jauh dan sebagainya, memang semua kena sign. Tapi saya lah, bila cerita bab harta, anak yang dah lama tak balik pun, dia mesti akan balik untuk tanda tangan tu. Ataupun kita boleh post surat tu ke anak tu kat Johor kan, post dekat mereka dokumen tu, minta dia sign, ada saksi dan patah balik kat kita. Boleh lah. Yang penting mesti sign, ada tanda tangan pemberi penerima. Dan juga hantar ke cawangan SMB, dah bayar fee ataupun SMB declare you free percuma, tak kisahlah, janji ada receipt bukti dah hantar tu, dan barulah dokumen tu dikira valid, kontrak tu berjalan. Right, I think that's all saya punya sharing pada pagi ini tentang hibah amanah dan persiapan amanah, di mana itu adalah kita punya perkhidmatan pewarisan untuk pelabur-pelabur ASMB lah. Okey. So kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus post dekat chat tu yang melalui Zoom ke ataupun dekat FB, boleh letak komen dekat situ soalan, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Rahman di atas pengusulan kita berkaitan dengan hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah pewarisan untuk yang tersayang. Dan saya harap ada beberapa pertanyaan. Saya pergi kepada satu soalan daripada Wan Rosdi. Oh ya, okey. Daripada Facebook, Cik Rahman. Okey. Hibah amanah ni dilindungi takaful ke macam mana Cik Rahman? Tu dia. Dengan takaful kita. Silakan Cik Rahman. Saya dapat soalan ni. Dia tanya hibah amanah ni dilindungi takaful apa ya? Sebab ini antara banyak orang kata apa? Kekeliruan lah. Sebab orang ingat hibah amanah SMB ni macam hibah takaful. Ini bukan hibah takaful sebab memang di luar sana banyak syarikat takaful operator mana-manalah, Prudential ke, okey,
Sebab saya sendiri pun ada Prudential. Okey, saya ada hibah takaful Prudential. Itu konsep dia berbeza. Itu konsepnya di mana kita membuat contribution, okey, dan sekiranya berlaku bencana, meninggal dunia atau kemalangan, okey, kita akan mendapat, waris akan mendapat waris yang kita dah telah namakan dia sebagai penerima hibah, dia akan mendapat jumlah berdasarkan berapakah kita punya caruman kita. Pakej dah ada banyak lah, 200,000, 300,000 dan kita kena bayar setiap bulan selama berapa tahun. Okey, bila kita berlaku bencana sebelum umur yang telah dinyatakan, okey, waris akan dapatlah yang kita dah namakan hibah tu. Macam saya namakan isteri saya sebagai penerima hibah tu, jadi dia akan dapatlah, kalau kata 200,000 dia akan dapatlah kontribusi apa ni, dia panggil apa? Term takaful ni saya tak berapa, saya lupa sikit. So isteri saya akan dapat 200,000 tersebut. Itu hibah takaful. Manakala hibah SMB pula adalah kita membuat hibah pelaburan SMB. Okey, berdasarkan berapa baki yang ada nanti, itulah kita akan bagi kepada penerima hibah. Jadi dia bukanlah hibah takaful yang kita faham tu, bukan. Okey Encik Yusdi, ini adalah hibah amanah, di mana ini adalah ini adalah perkhidmatan pewarisan. Perkhidmatan pewarisan yang kita tahu, macam saya cerita tadi, kita ada amanah, kita ada hibah, kita ada wasiat dan sebagainya. Di manakala di SMB kita menawarkan hibah amanah untuk Muslim dan pengisian amanah untuk non-Muslim. Jadi apabila kita dah daftar ni, bermaksud kita menghibahkan produk-produk kita, pelaburan yang kita ada di SMB ni, dan kita boleh namakan sehingga 10 orang penerima. Konsep dia memang lain. Okey, ini bukanlah konsep takaful, ini adalah konsep hadiah. Kita menghadiahkan pelaburan di SMB kita ada kepada waris-waris sesiapa sajalah yang kita rasa kita nak bagi. Alright, itu dia soalan daripada Facebook kita, Saudara Roswan Rosdi. Terima kasih di atas pertanyaan. Okey, Cik Rahman, kita sampai penghujung. Dan mungkin kita lihat sekali lagi kalau ada pertanyaan dari melalui chat. Kalau tak ada, kita minta lah Cik Rahman untuk menyampaikan sedikit nasihat ataupun kata terakhir program semacam macam ni, itu berkaitan hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah. Silakan Cik Rahman. Okey, alright. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang menyertai kita pagi ini, sama ada melalui pautan Zoom atau menyertai kita melalui Facebook Live. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya haraplah tuan-tuan dan puan-puan clear lah, faham mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh SMB ni. Kalau tak faham, boleh saja hubungi kita, tak ada masalah. Kat situ ada nombor telefon ada, boleh email kita, boleh through kita punya social media. Tak ada masalah. Okey, boleh call kita, boleh bertanya lah mengenai apa ni, hibah amanah dan pisah amanah ni. Mungkin ada yang join kemudian tadi Cik Zaki join kemudian halfway saja, boleh hubungi kita untuk maklumat lanjut. Okey, dan saya tuan-tuan puan-puan rasakan benda ni bermanfaat, sharekanlah. Okey, dengan ahli keluarga, rakan-rakan mana yang tak sempat join pagi ni, sharekan dengan mereka. Okey, dan yang dah ada pelaburan dekat SMB, duit banyak kan, daftarlah segera hibah amanah. Okey, atau pisah amanah. Kita tak nak waris kita melalui macam Cik Mizan kata tu, 3 tahun, okey, nak melalui 3 tahun proses tu, nak dapatkan surat perintah pembahagian tu baru boleh duit keluar pelaburan SMB. Tak payah. Daftar hibah amanah 21 hari saja. Banyak kelebihannya, sangat banyak kelebihannya. Okey, daftar segera. Alright, saya dulu bila PMB launch saja ni, saya memang terus daftar hibah. Memang saya kata ini antara yang saya nak. Sebab apa? Saya semua anak perempuan. Saya semua anak perempuan. Jadi orang tahulah kalau anak perempuan ni, kalau tak ada anak lelaki, dia tak block. Okey, jadi dia boleh, maknanya adik-beradik pun boleh dapat mewarisi harta tersebut. Jadi, so, tuan-tuan perempuan, rancanglah harta sebaiknya. Okey, dan buatlah perancangan pewarisan bersama dengan SMB. Alright, terima kasih banyak. Kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf. Okey,
Kalau ada peluang, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rahman di atas kepada anda dan juga kepada anda yang sudi bersama dengan kami. Dan sekali lagi, hari kata bagi pihak SMB, kami mohon maaf lah ya di atas kurangan yang berlaku sepanjang mungkin dijalankan. Dan semoga anda di luar sana menjaga kesihatan, jaga SOP dan teruskan bersama dengan SMB mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini di dalam Facebook ataupun lainlah Instagram kami. Dan insyaAllah kita akan jumpa di lain kali. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.